strategi dia mengandung manusia sekarang ini. Tak ada. Jadi harap semua yang berada sihat dan sihat. Jadi untuk yang kali pertama ni kita ambilkan sedikit taklimat untuk jadikan orientasi mahabbah. Okey. Jadi program ini contoh akan ada dulu. Okey, yang makan lebih sebab basic panggil Pak Umidah. Jadi untuk kali ini insya-Allah buka akan jadi mengarah melalui pada ini. Okey, adik-adik semua dah dapatkan sensitif buat dan tak banyak sangat ada sekitarnya. Sikit je. Dan kita ada satu hari tu tak sikit. Jadi berdasarkan sensitif program jom, kita ada berapa kuliah. Siapa yang boleh dia beritahu? Okey. Kuliah yang kita akan adakan adalah 5 kuliah, 5 kali kuliah bersama dengan Jamim, dan ada 4 sikit dilakukan dalam bulan. Jadi semua adik-adik yang diasiskan kepada 14 bulan dan semuanya dah masuk ke grup masing-masing. Yang ada lagi tu yang belum masuk. Kalau yang belum masuk, dia masuklah sebelum hari sebelum malam, tengah malam esok kita akan mulakan sesi LK. Okey. Dan yang menarik dalam jenis orientasi mahabbah ni, kita ada LPK, kita boleh dengan kuliah, terusnya kita boleh beriadah bersama dengan kawan-kawan, dan EJK modul tu telah menyediakan aktiviti-aktiviti yang menarik. Okey, untuk pengetahuan adik juga, selain kita dengan kuliah, kita juga ada subscription yang kita perlu buat. Ini bukan saja untuk adik-adik, tetapi untuk EJK pun ada juga subscription sebelum dan semasa. Jadi adik-adik perlu take note lah dengan taklifan yang diberikan, zikir, hafaz hadis, dan juga jadi adik-adik perlu maklumkan kepada isteri tertentu bahawa adik-adik ni dah siap taklifan okey. Jadi untuk malam ni kita ada beberapa agenda akan mendengarkan kuliah daripada Ustaz Jamil. Jadi akak nak minta persediaan daripada adik-adik sendiri dari segi fizikal, mental, walaupun secara maya, tapi kita perlu buat persediaan yang rapi. Okay, kalau contoh macam esok, kita ada aktiviti yang pagi esok, aktivitinya ada banyak juga, ada slot pagi, slot petang, dan juga slot malam. Jadi pack jugalah waktu tu. Jadi apa yang adik perlu sediakan adalah air. Kalau macam air ke, kalau ngantuk ke, boleh kan makan kuliah, tapi tutup kamera, jaga adab lah. Lepas tu dah habis makan tu baru boleh on kamera balik. Ni kena korang sebab sekarang ni kita tak nak terlalu stress sebab aktiviti yang diadakan, kejadian orientasi mahabbah ni diadakan pun untuk kita sama-sama dapatkan ilmu. Dan pastikan kalau setiap kali kuliah diadakan tu pen, penota dah disediakan. Dan dekat sini kita nak adik-adik semua rapat dengan unit-unit yang berbeza. Sebab kita tak samakan adik-adik dalam kumpulan yang sama unit. Jadi adik-adik akan jumpa dengan unit yang berbeza. Jadi sama-sama lah kita berkomunikasi, sama-sama kerjasama dalam satu kumpulan, dan kita nak dapatkan satu jalinan ukhuwah bersama dengan syekh guru yang berbeza unit. Kita perlu juga dapat adik-adik boleh rapat dengan akak-akak JK ni boleh je nak bertanya apa-apa yang tak faham, apa-apa nak faham yang lebih jelas, boleh je akan boleh. Okey. Dan seterusnya saya buka kamera. Lepas tu kalau boleh tanpa kegangan tu datang awak. Jadi masuklah Microsoft Teams ni.
on masuk awal, masuk awal sebab kan. Dan kalau betul-betul tak ada ruang untuk buka kamera, boleh maklumkan dengan DTK ataupun DMP yang terlibat. Okey. Ada apa persoalan tak yang rasanya boleh ajukan? Ada soalan ke? Dengan sukus ni kita akan mulakan sesi kuliah. Jadi kita kongsikanlah antara aktiviti atau kuliah yang kita akan adakan. Okay, dan kuliah-kuliah yang kita adakan ni dia lebih tertumpu kepada sebenarnya. Kita dekat dalam ICT ni tak semua batch yang ada pendidikan Islam kan. Kalau macam akak-akak adalah pendidikan Islam, sebelum masyarakat pun akak-akak SEM 5 ada pendidikan Islam. Tapi unit adik-adik ni ada banyak unit PM. Ada 8 unit PM, lepas tu ada 2 unit PJJ dan juga unit perikadahan. Jadi jadikan tak ada unit pendidikan Islam tu, ada yang tak boleh nak dapatkan ilmu-ilmu ni. Ilmu-ilmu yang ada, ilmu-ilmu yang diadakan, ilmu yang adik dapat semalam ni untuk esok dan seterusnya, itu semua adalah diberi secara percuma. Jadi kita hargailah yang dan ilmu yang kita dapat ni, dan jangan jadikan ilmu yang kita dapat ni adalah satu kehendak kita. Sebab ilmu-ilmu dan juga penyampaian daripada ustaz-ustaz ni, ini bukan satu kehendak, ini keperluan kepada kita. Sebab kita walaupun kita ni bukannya unit pendidikan Islam, tapi kita berpeluang untuk dengar ilmu-ilmu ni. Boleh je kita search Google, boleh je kita dengar YouTube, tapi disebabkan adik-adik datang ke program orientasi mahafaz ni, adik-adik dapat ilmu-ilmu yang sebenarnya kat mana pun boleh dapat ilmu ni. Jadi sentiasa harga jangan dengan ustaz-ustaz ni. Okey. Jadi itulah persediaan itu penting. Kalau boleh setiap pagi kita akan start pukul 8 pagi. Jadi boleh mulakan dengan aktiviti harian, file tugasan, settlekan dulu. Lepas tu kita boleh get ready. Pukul 8 sharp kita boleh termasuk Microsoft Team untuk aktiviti yang selanjutnya. Jadi selama 3 hari ni insyaAllah banyak aktiviti yang bermanfaat yang ada sebarang terkuran, sebarang yang membuatkan adik stres ke apa ke. Jangan stres sebab setiap teguran yang kita dapat itu sentiasa nak untuk memperbaiki diri kita sendiri. Okay, jadi good luck untuk 3 hari ini, malam ni, esok dan juga lusa hari penutup pagi tu. Jadi sentiasa bersedia dan insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan adik-adik dan juga JP pelaksana. Semoga kita semua dapat sampai objektif kita dalam program jaringan orientasi mahafaz dari satu ini. Dapat kita kenal sama diri, dan kalau ada persoalan boleh saja ajukan. Okey, itu sahaja. Kalau tak ada apa-apa soalan lah, kalau ada persoalan boleh tanya ke saya. Okay? Jadi itu sahaja daripada akak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu ustaz ni, JK Teknika boleh buka GP dulu lah. Yang lain tu ada, nanti boleh buat apa-apa dulu. Nanti buat semua subuh tu, dia boleh kirim.
Azul okey ke? Sekolah kita nanti. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر يا محمد يا ذا الخلق العظيم يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظهيرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم
العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظهيرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظهيرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد بالقدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم
Assalamualaikum semua, boleh dengar suara saya? Boleh. Boleh. Assalamualaikum semua, boleh dengar suara saya? Boleh. Ya. Boleh. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita pada malam ini dengan mengumpulkan Al-Fatihah, selawat dan istighfar sebanyak 7 kali. Al-Fatihah. Yang dihormati Ustaz Muhammad Rizwan bin Abdul Rasif selaku tuan penceramah kita pada malam ini. Seterusnya, Sri Kandi guru yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya, Allah izinkan kita untuk bertemu pada hari ini dalam sebuah majlis ilmu, yakni bagi program Jalinan Orientasi Mahabbah dengan tajuk Pengenalan Syariah Islamiah. Tujuan ceramah ini diadakan ialah bagi mendedahkan kepada siswi pendidik mengenai konsep syariah Islamiah secara umum, prinsip-prinsip dan ciri-ciri syariah Islam di samping perkara-perkara yang dibincangkan dalam syariah Islamiah. Hadirin yang dihormati, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, bolehlah kiranya saya menceritakan serba sedikit latar belakang penceramah kita pada hari ini. Nama diberi Muhammad Rizwan Abdul Rasif. Beliau menetap di Kampung Bemban, Melaka. Beliau merupakan pensyarah akademik JAPIM. Demikian tersebut merupakan serba sedikit latar belakang penceramah kita pada hari ini yang hebat sungguh perjalanan hidupnya. Tanpa melengahkan masa, majlis kini menjemput Al-Fadil Ustaz Muhammad Rizwan bin Abdul Rasif untuk menyampaikan perkongsian beliau. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara Ustaz tak? Boleh. Boleh dengar Ustaz. Boleh. Ustaz. Sebab dekat kawasan Ustaz ni sedang hujan lebat. Jadi memang ada bunyi hujan lah. Jadi mudah-mudahan suara Ustaz ni jelas dan boleh menyampaikan dengan jelaslah ceramah pada malam ini. Jadi yang Ustaz hormati saudari Afrina Syukri kan, yang jadi pengusi tadi namanya Afrina Syukri ya? Ya, saya. Ustaz hormati semua ahli jawatan kuasa program Jalinan Orientasi Mahabbah. Program khusus bagi pelajar PPISMP ambilan Jun 2021. Jadi ada pelajar yang baru masuklah. Ustaz mengambil kesempatan mengalu-alukan kedatangan pelajar-pelajar siswi-siswi baru PPISMP ambilan Jun 2021 ke IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka. Jadi pada malam ini insya-Allah diadakan program Jalinan Orientasi Mahabbah. Mudah-mudahan
jalinan orientasi mahabbah. Mahabbah maknanya ikatan kasih sayang, dapat mengukuhkan atau menjalinkan hubungan mesra di antara pelajar-pelajar senior dan juga pelajar-pelajar junior yang baru masuk. Jadi anda semua adalah bakal-bakal guru yang akan dilatih di IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka. Jadi pada malam ini Ustaz diamanahkan untuk menyampaikan satu ceramah yang bertajuk pengenalan Asy-Syari'atul Islamiyah, yakni al-madkhal ila Asy-Syari'atil Islamiyah, pengenalan kepada syariah Islamiyah. Jadi Ustaz telah pun diberikan satu nota yang Ustaz akan paparkan di sini. Ustaz telah disediakan nota untuk menyampaikan kuliah pada malam ini, dan Ustaz mengambil nota tersebut kerana Ustaz tidak mahu nanti Ustaz tersasar daripada apa yang dikehendaki oleh anda sekalian untuk Ustaz sampaikan pada malam ini. Jadi sebelum Ustaz paparkan, jadi yang pertama sekali kita ingat kata-kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ini menjadi khalifah Islam yang kedua. Pada zaman pemerintahannya, banyak negara-negara jatuh ke tangan umat Islam. Di antaranya Baitul Maqdis yang berada di Palestin jatuh ke tangan umat Islam, dan juga satu peperangan yang dinamakan peperangan Al-Qadisiyah yang telah menjatuhkan Parsi ke tangan umat Islam. Jadi Ustaz ambil kata-kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau pergi sendiri ke Baitul Maqdis, ke Palestin, untuk diserahkan kepadanya Baitul Maqdis. Apa kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam famahma bataghainal izza bighairihi azallanallah. Kami ini ialah satu kaum yang mana Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan Islam. Jika sekiranya kita mencari lain daripada Islam, lain daripada syariat Islam ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghina kita. Ini satu ungkapan yang sangat hebat yang tercatat dalam sejarah, dalam kitab-kitab sejarah yang ditulis dengan tinta emas. Jadi kata Sayyidina Umar, nahnu qaumun, kita adalah kaum yang Allah Taala muliakan dengan Islam, dan jika sekiranya kita mencari lain daripada Islam, maka Allah Taala akan menghina kita. Jadi Islam ini ialah agama para rasul, para anbiya alaihi wassalatu wassalam, bermula daripada Nabi Adam alaihi salam sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua rasul-rasul adalah agamanya agama Islam, dinul Islam. Dan Islam itu mempunyai akidah. Dalam ajaran Islam itu ada akidah yang satu tetapi syariat berbeza. Syariat ini berbeza di antara para rasul. Tapi agamanya agama Islam. Dalam Islam ada akidah dan ada syariat. Ada akidah. Akidah itu satu, sama saja. Daripada Nabi Adam sampailah dalam perarakan para rasul yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bermula daripada Nabi Adam alaihi salam sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua mereka adalah muslimun, orang-orang Islam, yang mana akidahnya satu, iaitu akidatul tauhid, dan syariatnya berbeza. Syariat Nabi Adam alaihi salam berbeza. Kerana masyarakat pada ketika itu amat sedikit sekali, hanya beberapa orang sahaja. Kemudian seterusnya syariat Nabi Musa, Nabi Isa, dan akhirnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menasahkan semua syariat-syariat yang terdahulu. Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ialah syariat yang telah memansuhkan syariat-syariat yang terdahulu. Maka syariat Islam yang akan kita bahaskan ini ialah syariat yang akan kekal sehingga hari akhirat.
Sesiapa saja yang berada di zaman ini, dia wajib mengikut atau menerima syariat Islam ini. Syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tidak membahaskan syariat-syariat ajaran yang terdahulu. Syariat Nabi Musa, Nabi Isa, semua ini sudah dimansuhkan. Jadi syariatnya ialah syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi pelajar-pelajar sekalian, laju ke Ustaz cakap ni? Kalau ada soalan boleh angkat tangan, boleh bertanya ya. Jadi Ustaz akan paparkan nota yang diberikan pada Ustaz dan kita akan bincangkan sama-sama insya-Allah. Boleh nampak paparan Ustaz? Boleh. Dah boleh nampak nota ni. Nampak. Dah nampak ya? Ada berapa orang ni? Oh, ada 458 orang. Okey, Aisyah boleh nampak tak paparan ni? Halo? Ya. Aisyah, boleh nampak paparan ni? Boleh. Okey, Ustaz dah boleh ceramah lah. Baik, pengenalan syariat Islamiyah. Pengenalan syariat Islam merupakan syariat Islam merupakan pandangan hidup yang seimbang dan terpadu, diciptakan untuk mengantar manusia menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yakni al-falah. Lafaz al-falah maksudnya ialah kejayaan. Jadi syariat Islam ini akan membawa manusia seluruhnya menuju kejayaan. Dan lafaz ini selalu anda dengar ketika dikumandangkan azan. Hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Jadi lafaz al-falah itu maksudnya ialah kejayaan. Syariat Islam bersifat syumul atau komprehensif, iaitu mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk permasalahan ibadah dan muamalah. Syariat Islam adalah hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik Muslim atau non-Muslim. Selain hukum dan peraturan, syariat Islam juga berisi problem solving untuk seluruh kehidupan ini. Jadi, faham kepada penganut Islam, syariat Islam merupakan panduan integral dan sempurna bagi seluruh permasalahan hidup. Jadi kalau kita lihat di sini perkataan syariah Islam ini ialah hukum dan aturan Islam. Jadi pelajar sini dah dapat kata kuncinya. Syariah itu ialah merupakan hukum hakam peraturan undang-undang yang ditaklifkan kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengandungi hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Jadi kata kunci yang boleh kita ambil di sini syariat Islam ini yang pertama sekali adalah hukum dan aturan Islam. Hukum hakam peraturan undang-undang. Jadi kita sebut syariat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ada menyebut am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Adakah mereka mempunyai sekutu-sekutu untuk menggubal undang-undang? Syara'u lakum ma syara'u lahum ma lam ya'zam bihillah. Sesuatu yang tidak diizin oleh Allah Ta'ala. Maksud di sini ialah syariat Islam ini ialah peraturan, undang-undang, hukum hakam, nizam yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dibuat oleh manusia. Oleh kerana itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala mencabar
ada orang yang cuba gubal undang-undang, peraturan hukum hakam yang mana dia tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fahamlah kita bahawa pengenalan pada syariah Islamiah ini, syariah itu ialah satu bentuk peraturan undang-undang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Ustaz rujuk dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Arabnya, syariat ini ialah at-takaliful amaliyah, satu bebanan tugas. At-takaliful amaliyah allati jaa bihal Islam, yang didatangkan oleh Islam fil ibadat, dalam urusan ibadah, wal muamalat, dan muamalat sesama manusia, wal akhlaq, dan juga kepribadian akhlak, wa nuzumul hayat, dan sistem hidup, li tanzimi alaqatin nas bi rabbihim, untuk menyusun hubungan manusia dengan Tuhan mereka dan hubungan sesama mereka. Jadi fahamlah kita bahawa syariat Islam ini dia berkaitan dengan hubungan hamba dengan Tuhannya, dan juga hubungan hamba manusia sesama manusia. Jadi ini ada kaitan dengan ibadat dan juga ada muamalat dan membentuk kepribadian. Syariat ini ada juga akhlak. Jadi kalau Ustaz sebut tadi, syariat agama Islam ini dia ada akidah, syariah dan juga akhlak. Jadi ada 3 komponen. Baik, konsep syariah Islamiah. Ada soalan? Ustaz Ustaz tanya soalan. Siapa ada nak tanya soalan? Belum lagi. Ustaz terus dulu ya. Okey. Ini semua pelajar baru ni Belum pernah datang IPG lagi kan? Belum. Belum. Jadi awak ni dah baru mendaftar berapa bulan? 6 hari dan 9. Okey. Tapi awak ada tak dengar berita ura-ura awak kena datang IPG bulan 11 ni? Ada? Ada. Maknanya awak ni beruntung sikit lah. Kerana lepas mendaftar, awak masuk IPG, kemudian kita boleh berinteraksi secara berdepan, bersemuka, dan ada kalanya dengan online. Tapi untuk makluman anda sekalian, pelajar yang daftar semester yang lepas dulu, sehingga sekarang ini semua online saja. Daripada pendaftaran dia, kemudian pembelajaran dia semua online, tak pernah kita jumpa pelajar. Ustaz sendiri Ustaz mengajar subjek bahasa Arab. Jadi Ustaz ada mengajar sekarang ni ada 5 kelas Ustaz mengajar untuk subjek bahasa Arab. Kelas yang Ustaz mengajar yang ambilan Jun 2021 tu, Ustaz tak pernah jumpa ni. Ustaz hanya online saja, tak pernah berdepan. Jadi ini disebabkan PKP dan disebabkan adanya umumul balwa, bala yang umum, penularan COVID-19. Jadi kita berdoa pada Allah Ta'ala agar tersingkap musibah ini dengan segera, dan Ustaz dapati bahawa kita ke arah semakin hari semakin ke arah normal semula. Kita doa pada Allah Ta'ala mudah-mudahan dunia seluruhnya akan kembali pada situasi normal. Meskipun demikian, dalam tempoh PKP 2 tahun ini kita dapat banyak ilmu dan juga banyak pengalaman, termasuk kalau anda melihat
beberapa syariat Islam. Syariat Islam seperti amalan kita sembahyang. Kita sembahyangkan tak boleh rapat-rapat lagi kan. Kalau anda pergi ke masjid ataupun sembahyang di rumah dan sebagainya, semuanya kena jarak. Sedangkan perintah Rasulullah, syariat Islam menetapkan bahawa solat itu softnya rapat-rapat. Tetapi disebabkan ada kemudaratan, maka Islam mengatakan la darara wala dirar. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Jadi pada ketika itu para mufti, ulama-ulama seluruh dunia mengambil keputusan dengan ijtihad yang dibenarkan oleh Islam bahawa sembahyang kita hendaklah dijarakkan safnya supaya tidak menular virus tersebut. Begitu juga kita banyak lihat dulu bahawa sembahyang Jumaat pun ditangguhkan. Semua sembahyang di rumah. Sampai sembahyang raya, sembahyang Jumaat, sembahyang masa mula-mula PKP dulu. Jadi di sini kita kena faham betul syariat Islam ini. Yang kita nak bincang ni, syariat Islam ni ialah kita naklah faham syariat Islam itu ialah sesuatu yang mudah. Sesuatu yang mudah sifatnya. Dan dia sesuai di sepanjang zaman. Apabila kita berada pada keadaan situasi kita sempit, maka dia akan menjadi luas. Jadi banyaklah yang kita boleh pelajari daripada PKP ini. Khususnya tentang syariah Islamiah, yang di mana kita dapati banyak perubahan-perubahan yang berlaku akibat daripada PKP ini, yang pada zahirnya kita tengok berlawanan dengan nafs asal. Tetapi Islam membenarkan kerana memberikan kemudahan. Sembahyang jarak-jarak berlawanan dengan nafs asal, tetapi dibenarkan kerana memberikan untuk menjaga keselamatan. Jadi kaedah Islam sudah jelas, contohnya babi itu haram. Tetapi bila kita berada dalam situasi sempit, tidak ada makanan kecuali babi, maka famana turra ghaira baghin wala adin fala itsma alaih. Jadi pada ketika itu bila kita berada dalam kesusahan melampau, maka pada ketika itu hukum asal telah berubah menjadi diharuskan sekadar yang telah ditetapkan. Jadi penting kita mengkaji syariat Islam ini. Baik. Cuba kita tengok definisi syariah dari segi bahasa. Bila kita belajar bahasa Arab, bila kita belajar syariat Islam ataupun ilmu syariat Islam atau ilmu fiqh dan sebagainya, selalunya ulama-ulama dia akan bahaskan di sudut definisi lughatan ataupun di sudut bahasa, kemudian barulah pada segi istilah. Ini memang kebiasaan yang kita lihat dalam perbahasan ulama tentang satu konsep. Jadi kalau kita lihat perkataan syariah, okey, perkataan konsep syariah Islamiah, definisi syariah di sudut bahasa. Syariah adalah berasal daripada kata nama syara'a yang memberi makna lurus, yang membawa manusia kepada kebaikan. Okey, ini satu. Kalau sesiapa belajar bahasa Arab, di antara nama jalan apa dia? Selain daripada siratun jalan. Tariqun jalan. Satu lagi orang nak sebut syari'. Ya, syari'. Kalau sebut fi syawari', maknanya di jalan. Maknanya di jalan on track. Dia berada di atas jalan yang lurus. Nah, jadi itu di segi bahasanya, syara'a.
Ada satu lagi makna, kalau dirujuk dalam kamus bahasa Arab, dia ialah bermakna mauridul ma'il jari. Apa makna mauridul ma'il jari? Punca. Maurid, punca, al-ma' air, al-jari mengalir. Yang menjadi tempat tumpuan kepada semua hidupan. Okey, satu lagi makna syariat ini ialah maknanya mauridul ma'. Dia ialah sumber air. Kalau dia menjadi sumber air, maka di situlah dicedok segala air dengan timba. Maka begitu juga syariat ini. Nanti anda akan dapat mengetahui sumber terbesar syariah. Nanti kita akan jumpa Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW dan dia menjadi sumber air. Maksudnya ialah di situlah kita mencedok segala hukum hakam, mencedok nilai, mencedok hikmah, mencedok ilmu, mencedok apa-apa saja kita cedok yang tidak putus-putus dan sentiasa mengalir, tidak pernah kering sedikit pun. Jadi itu maksudnya syariah. Jadi bila kita sebut syariah ini ialah dia sumber. Sumber makna di situlah kita mencedoknya. Kita mengambil. Tidak boleh mengambil daripada yang lain. Pernah satu kisah di mana zaman Rasulullah SAW Quran ini diturunkan. Maka Quran diturunkan, maka sahabat-sahabat ni Nabi ajarkan mereka Al-Quran, baca Al-Quran bila diturunkan, sahabat-sahabat pun dengar dan hafal. Maka tidak ada sumber lain yang mereka cedok melainkan Quran yang membentuk generasi ini, generasi sahabat. Nabi bersama para sahabat, Nabi membentuk satu generasi yang disebut Jilun Qur'aniyun Farid. Generasi Quran yang unik. Yang disebut oleh Imam Syed Qutb rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ma'alim fi Tariq. Syed Qutb mengatakan bahawa apakah rahsia hebatnya Jilun Qur'anin Farid. Generasi yang dilahirkan oleh Rasulullah SAW. Jadi hebatnya ialah dia mengambil sumber airnya hanya dari satu sumber, iaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan dan sahabat pun membaca, mendengar, membaca dan mengamalkannya. Setiap kali Quran turun, mereka beramalkan. Turun sembahyang, mereka sembahyang. Turun ayat berkaitan dengan puasa, mereka pun berpuasa. Tidak ada sumber lain. Pernah satu ketika, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia memegang beberapa lembaran kitab Taurat. Jadi tiba-tiba dilihat oleh Nabi sallallahu ambil daripada Quran sahaja. Dan nanti disyarahkan oleh hadis Nabi SAW. Tapi pada hari ini kita lihat ramai yang mengambil peraturan, undang-undang, sistem yang datang daripada barat umpamanya yang tidak ada kena-mengena
dengan Islam lalu diamalkan di negara kita. Kebanyakan umat Islam kita ini telah dijajah beratus-ratus tahun. Kalau kita ni orang Melayu dah dijajah 400 tahun lebih. Silih berganti daripada Portugisnya, Belandanya, Inggerisnya, Jepunnya. Maka pada ketika itu terpahat pemikiran. Umpamanya ialah orang Islam ini ditanamkan dengan satu pemikiran politik suku, agama suku. Politik suku, agama suku. Faham tak? Maksudnya Fasluddin Anis Siyasah. Pisahkan agama dengan pengurusan. Siasah ni maknanya pengurusan, mentadbir negara, tadbir negeri, mentadbir dunia. Termasuk sistem khilafah itu. Tak ada kena-mengena dengan Islam. Ini pahaman sesat. Ini pahaman ini dicipta oleh penjajah. Dia tanamkan pada orang Islam ni, kamu ni, agama kamu hanya sembahyang, duduk di masjid, duduk di surau, kemudian puasa, zakat, haji saja. Masjid, surau, semua sekali itu ialah itu memang Islam. Tapi ada pun urusan berkaitan dengan ekonomi, politik, ketenteraan dan sebagainya. Tiba-tiba mereka mengatakan tidak ada kena-mengena dengan Islam. Lalu dicedoklah sistem itu daripada Barat. Sistem demokrasi Barat. Yang mana sistem demokrasi Barat ini ialah pahaman dia semuanya daripada rakyat. Demokrasi Barat ni semuanya daripada rakyat. Daripada rakyat, untuk rakyat, kepada rakyat. Maknanya rakyat yang membuat hukum hakam. Di mana? Di parlimen. Jadi walaupun mengikut demokrasi ni, dia ikut suara majoriti. Jadi majoriti bersidang di parlimen dan lalu mengeluarkan satu keputusan, satu hukum hakam, satu peraturan yang bercanggah dengan Quran. Maka suara majoriti dipakai. Suara Quran dibatalkan. Ini sistem Barat. Sebab itu slogan-slogan seperti ini tidak menepati ajaran Islam yang sebenarnya. Sebab salahnya umat Islam sendiri yang sudah terpedaya dengan pahaman politik suku, agama suku. Dengan sebab itu jatuhnya khilafah Islamiah. Khilafah Islamiah. Ustaz tanya, bilakah dibubarnya khilafah Islamiah terakhir di Turki? Satu sejarah hitam umat Islam. Ada baca sejarah Turki. Dunia Islam ni suatu yang besar. Umat Islam dihimpunkan dalam satu kewarganegaraan yang melangkaui batasan geografi dengan adanya khilafah Islamiah. Khilafah Islamiah ni tunggak pemerintahan. Dulu zaman Rasulullah di Madinah, zaman Khulafa Rasyidin di Madinah, kemudian beralih zaman kerajaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kemudian berluas-luasannya sampai ke Spanyol, kemudian Turki Osmaniyah. Jadi khilafah sentiasa ada saja. Kepimpinan umat Islam yang diwarisi zaman berzaman. Sampailah tahun 1924. Pelajar-pelajar cuba kaji sejarah sikit. Satu malapetaka yang menimpa dunia Islam seluruhnya apabila syariat Islam dibubarkan dalam sebuah sistem khilafah. Tahun 1924, Ustaz ingat 3 Mac 1924,
khilafah Islamiah dibubarkan oleh Mustafa Kamal Atatürk yang digembar-gemburkan sebagai bapa pemodenan Islam di Turki. Tetapi rupanya dia adalah pengkhianat umat Islam. Dia sebenarnya telah menjatuhkan khilafah Sultan, kalau tak salah, Sultan terakhirnya Sultan Abdul Hamid ataupun ada nama Sultan Turki pada ketika itu, yang telah dijatuhkan dengan satu gerakan ketenteraan yang dikepalai oleh Mustafa Kamal Atatürk. Sebab apa jatuhnya Turki? Sebab di belakangnya ada perancangan Zionis Yahudi yang sudah bersidang secara sulit di Basel, Switzerland tahun 1896. Sebelum jatuh Turki itu, satu persidangan cendekiawan Yahudi seluruh dunia telah diadakan di Basel, Switzerland. Di mana persidangan sulit itu mereka berbincang, mereka berpakat dan akhirnya mengeluarkan 24 protokol cendekiawan Yahudi. Yang akhirnya rahsia ini terbongkar ke tangan umat Islam. Pernah dengar tak protokol cendekiawan Yahudi ada 24 ceraian. Kemudian dalam persidangan itu juga ada seorang yang bernama Theodor Herzl mengemukakan suatu satu perkara yang mesti dilaksanakan oleh Yahudi, iaitu menegakkan sebuah negara yang dinamakan Ad-Daulatul Israiliyah, negara Israel di bumi Palestin. Pada ketika itu Palestin masih lagi belum dijajah oleh Israel, oleh Yahudi. Masa itu masih lagi di bawah pemerintahan khilafah tahun 1896. Tetapi seorang cendekiawan Yahudi telah mengemukakan dalam persidangan tersebut supaya kita orang-orang Yahudi mestilah merampas negara ini dan menjadikan negara Yahudi. Tetapi dinamakan dengan Daulah Israiliyah, negara Israel. Israel ini nama yang mulia. Kita tidak boleh kata Jahanam Israel, Jahanam celaka Israel, kita marahkan kat Yahudi kan. Tak boleh sebenarnya kita melafazkan lafaz tersebut kerana Israel itu ialah nama Nabi Allah Yaqub. Israel ni ialah gelaran kepada Nabi Allah Yaqub. Nama Israel tu maknanya Abdullah, hamba Allah. Tetapi orang Yahudi sudah menggunakan nama tersebut menjadikan negara Yahudi yang dijajah. Jadi kita tengok sikit, Ustaz masukkan sini perbahasan syariah Islamiah ni. Ustaz masukkan cerita ni sikit sebabnya syariah Islam tu dibubarkan oleh Mustafa Kamal Atatürk. Jadi dalam persidangan sulit tersebut orang-orang Yahudi ini berpendapat penghalang kepada kita nak membina sebuah negara Israel ini ialah Turki. Turki pada ketika itu masih lagi khilafah. Jadi macam mana kita nak buat? Jadi pendapat mereka ialah kita rasuah raja atau sultan Turki supaya membenarkan orang-orang Yahudi berhijrah ke Palestin. Jadi tetapi Sultan Abdul Hamid tidak mahu mencalarkan sejarah Islam yang telah dicatat oleh datuk nenek moyang dengan tinta emas. Lalu dengan sebab itu dia dijatuhkan oleh Mustafa Kamal Atatürk
untuk menjayakan, merealisasikan agenda Yahudi yang telah pun mengeluarkan 24 ceraian yang dinamakan protokol-protokol cendekiawan Yahudi. Jadi akhirnya jatuh dan Mustafa Kemal Atatürk memimpin Turki dan membubarkannya pada tahun 1924, 3 Mac 1924. Selepas daripada itu agenda Yahudi berjalan dan akhirnya pelajar-pelajar ingat dalam sejarah ya bahawa tahun 1948 Yahudi telah berjaya menegakkan sebuah negara yang dinamakan Israel di Palestin di atas simbahan darah-darah umat Islam Palestin. Jadi perancangan ini begitu rapi, mereka membeli tanah umat Islam dengan harga yang tinggi. Orang Islam pun ada yang terpedaya menjual tanah, tapi rupanya orang Yahudi membeli tanah bukan untuk beli tanah saja, tetapi sebenarnya target mereka untuk menjajah negara umat Islam. Jadi begitulah akhirnya pemikiran politik suku, agama suku disebarkan di kalangan umat Islam. Jadi siapa saja memerintah, kita rasa macam tak apalah dia memerintah dengan apa hukum hakam pun, kita kata tidak ada kena dengan Islam, sebab kita berpegang bahawa Islam ini hanyalah sembahyang, puasa, zakat, haji saja. Jadi tuan-tuan, itulah musibah yang menimpa umat Islam sekarang ini. Jadi tidak pernah berlaku dalam sejarah kita tidak ada khilafah kecuali zaman kita ini. Sudah berapa tahun? 1924 kita hilang syariat Islam di atas muka bumi ini. Yakni dipimpin oleh khilafah. Sekarang ni 1924 dan 2021 sekarang ni. Jadi sudah berapa lama Sudah hampir 100 tahun. Sudah hilang khilafah. Jadi bila hilang khilafah, syariat Islam sudah tidak ada, dunia timpa musibah. Banyaklah berlaku pembunuhan terhadap umat Islam, berlaku peperangan Bosnia Herzegovina, berlaku peperangan Afghanistan, berlaku peperangan Iran, Iraq, peperangan, macam-macam peperangan Ambon, Maluku. Semuanya kerana dunia ini tidak diperintah dengan syariat Islam. Dunia pada hari ini dipimpin oleh para jahannam. Para jahannamiyin. Jadi kita ini dicatur. Dunia ini ada orang bermain bidak-bidak di atas papan catur iblis. Dia caturkan kita. Dengan sebab itu kita kena berhati-hati. Berhati-hati dengan semua peristiwa yang terjadi. Semua peristiwa yang terjadi di dunia ini ada pencaturnya, ada dalangnya. Yahudi, Kristian yang menguasai dunia pada hari ini. Cuba kaji. Setiap apa yang berlaku di dunia ini, kalau lihat pada perancangan Yahudi, mereka akan merancang untuk menimpakan musibah. Dia bukan merancang kebaikan, dia merancang untuk menimpakan musibah ke dunia Islam. Setiap 5 tahun, setiap 10 tahun kita akan lihat mesti ada musibah yang terjadi ke atas umat Islam. Kesan daripada perancangan para jahannamiyin. Akibat daripada umat Islam yang menanggalkan syariat Islam. Itu dia punya kesan. Jadi kita pada hari ini walaupun ramai tetapi kita tidak ada kuasa. Yang ada kuasa ialah Yahudi dan juga dunia pada hari ini yang bukan dipimpin oleh orang Islam. Jadi pentingnya kembali mendaulatkan syariat Islam. Kita punya slide ni banyak tapi Ustaz baru ceramah mukadimah. Kat mana slide tadi?
Okey. Jadi punca sumber air syariat ni maknanya punca sumber air mengalir yang menjadi tempat tumpuan semua hidupan. Kata Ibnu Manzur ni ialah seorang ulama Islam, pakar bahasa. Dia ada mengarang satu kamus namanya Lisanul Arab. Jadi kalau pelajar-pelajar pernah dengar nama Ibnu Manzur ni dia ni pakar bahasa. Dia kumpulkan kata-kata Arab ni dalam satu kamus Lisanul Arab berjilid-jilid. Jadi biasanya orang Arab tidak menamakan suatu sumber air itu sebagai syariah kecuali kalau airnya sentiasa ada dan tidak putus. Maknanya bila kata sumber yang tidak putus, maknanya sentiasa ada sahaja. Definisi syariah dari segi istilah. Syariah adalah segala perkara yang digariskan oleh Allah kepada hamba-Nya merangkumi seluruh hukum hakam yang pelbagai sama ada dalam bentuk praktikal ataupun kepercayaan bagi memastikan kebahagiaan hidup mereka di dunia dan di akhirat. Perkataan Islam juga berasal daripada perkataan yang sama dalam bahasa Arab. Jadi lafaz syariat, kemudian syariat tu maknanya undang-undang peraturan hukum hakam. Ditambah dengan Islam, maknanya syariat Islam, hukum hakam Islam, peraturan Islam, undang-undang Islam, sistem Islam. Itulah kita boleh terjemahkan. Dan Islam itu maknanya patuh dan tunduk. Ia kemudian digunakan bagi erti kepatuhan kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi anda kena ingat ya, semua nabi-nabi ini agama dia ialah agama Islam. Jadi agama Islam terdiri daripada syariat yang satu, akidah yang satu, syariat yang berbeza-beza dan ada akhlaknya. Okey, baik. Definisi syariat Islamiah, segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah SWT terhadap para hamba-Nya melalui Rasulnya Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam wahyu, iaitu dalam bentuk Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini sumber Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber syariat Islamiah. Apa dalilnya? Dalam Al-Quran rupanya ada satu lafaz syariah ini. Summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikut syariat peraturan daripada agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Surah Al-Jasiyah ayat yang ke-18. Para fuqaha menghuraikan syariat Islam sebagai apa sahaja peraturan yang ditentukan oleh Allah SWT ke atas umat manusia melalui Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Kata Abdul Karim Zaidan, ia dinamakan syariah kerana sifatnya yang telus dan kerana ia merupakan sumber kehidupan. Jadi kesimpulannya, oleh kerana kita katakan syariat ni ialah sumber, maka kita kena jadikan dia sumbernya ialah Quran dan juga hadis Nabi. Oleh kerana itu, bila kita belajar tentang syariat Islam ini, kita hendaklah akhirnya sampai kepada bahawa semua perkara kita akan ambil daripada Quran dan juga hadis Nabi yang sahih. Bila kita nak buat sesuatu, okey. Ada tak Quran? Quran mesti ada arahan Quran. Al-Quran tunjukkan caranya. Nabi tunjukkan caranya. Baik, nama-nama lain bagi syariah. Din. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi. Din, agama Allah. Berasaskan pada kepatuhan kepadanya. Millah ni berasaskan ke autoritinya ke atas manusia. Millah ni diterjemahkan agama juga. Kalau pelajar-pelajar
baca maksurat kan? Ada baca setiap pagi kita akan baca macam mana? Baca doa asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Jadi lafaz millah, millati, millah, agama lah. Agama Nabi Ibrahim. Jadi istilah syariat ini berbeza dengan istilah-istilah lain seperti fiqh, hukum dan undang-undang. Baik, syariat Islam sumbernya mesti Allah Ta'ala yang cipta. Syariat Islam ni ialah Allah Ta'ala yang cipta. Undang-undang peraturan Allah Ta'ala. Namun dalam syariat itu ada istilah lain seperti kita akan jumpa fiqh. Okey, fiqh ni awak belajar fiqh. Fiqh ini satu termasuk dalamnya ialah satu ijtihad para mujtahidin. Ijtihad orang-orang yang mempunyai kewibawaan menjadi orang yang boleh berijtihad dalam satu masalah hukum syariat yang mana dia diberikan pelbagai tafsiran. Maka kita sebut sebagai ada suatu syariat yang maklum minad din bid darurah, suatu yang pasti, tapi ada dalil-dalil yang mempunyai dalil umum dan juga dalil yang boleh lagi ditafsirkan oleh mujtahidin. Jadi itulah wujudnya fiqh. Fiqh ni, sebab itu fiqh ni ada banyak mazhab. Mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i dan banyak lagi mazhab yang lain. Kerana ulama-ulama ini dia merujuk Quran dan hadis untuk mengeluarkan hukum bagi masalah yang boleh ditakwilkan lagi, boleh ditafsirkan. Contoh macam apa hukum dari segi hukum anjing, katakanlah anjing. Anjing. Kalau kita ambil contohnya anjing. Anjing ni najis ke tidak? Najis. Najis. Adakah dia suatu yang disepakati oleh ulama tentang kenajisannya? Tidak. Macam ni. Ustaz nak terangkan macam ni. Hukum fiqh ni, hukum fiqh. Contohnya anjing. Anjing ni najis ke tidak? Ulama berselisih. Ada ulama mengatakan anjing ini najis. Tapi ada ulama mengatakan anjing ni tidak najis. Baik, siapa yang mengatakan najis? Imam Syafi'i contohnya. Dia mempunyai keahlian dalam berijtihad. Dia faham Quran, dia hafal Quran, dia hadis, dia boleh baca semua Quran dan semua hadis. Kemudian dia ambil ayat Quran dan hadis Nabi tentang anjing. Lalu dia pun buat conclusion, dia keluarkan satu ijtihad, anjing ni najis. Kerana Nabi bersabda, iza walawal kalbu fi ina yahadikum falyaghsilhu sab'an ihdahunna biturab. Bila anjing menjilat satu bejana kamu, maka hendaklah kamu basuhnya 7 kali, sekali dengan air tanah. Baik, tetapi bagi Imam Maliki, dia tidak menafsirkan demikian. Memang dia tahu ada hadis yang menunjukkan basuh jilatan anjing tu 7 kali. Imam Maliki pun mengetahuinya. Tetapi Imam Maliki merujuk pada dalil Quran. Dalil Quran tentang kebolehan
memburu menggunakan anjing. Memburu menggunakan anjing bagi Imam Maliki berdasarkan dalil Quran. Ada dalil Quran tentang kebolehan menggunakan anjing terlatih. Maka dalil Al-Quran tersebut dijadikan hujah oleh Imam Maliki dan pengikut-pengikutnya untuk mengatakan anjing tidak najis. Anjing tidak najis. Jadi ulama lain bertanya kepada Imam Maliki, jadi kalau tidak najis, mengapa Nabi suruh basuh 7 kali? Okey. Apa jawab Imam Maliki? Membasuh 7 kali ghaslu wulughil kalbi sab'a marrat ihdahunna biturab ta'abbudan. Ta'abbudiyat. Maksudnya ialah hadis Nabi sahih. Nabi memerintahkan pada kita supaya kita membasuh jilatan anjing 7 kali. Tetapi arahan itu ialah ta'abbudan, iaitu kita patuh perintah Allah Ta'ala. Bukan kerana dia najis. Bukan kerana dia najis. Kerana, sebab apa dia bukan najis? Sebab Quran memberitahu bahawa anjing ini dijadikan binatang latihan perburuan. Maka, bagaimana situasi basuh 7 kali ini? Basuh 7 kali ini ialah kita wajib basuh 7 kali juga, sekali dengan tanah kerana kita mematuhi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata basuh 7 kali, basuh. Ada hikmahnya di sebalik itu. Tetapi bukan kerana najis. Ini pandangan Imam Maliki. Jadi ini fiqh. Jadi pelajar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam fiqh ini dia ada perselisihan, dia ada ijma', dia ada kesepakatan dan ada perselisihan. Maka bila berlaku perselisihan ini, kita hendaklah berpegang kepada adabul ikhtilaf, iaitu adab berselisih. Perkara ini telah diselesaikan oleh ulama' dulu, iaitu saling hormat menghormati antara satu sama lain. Terima kasih Ustaz. Kesimpulan panjang sebenarnya, Ustaz bau mukaddimah sebenarnya. Tapi Ustaz masuk sana sikit adalah perkaitan dia. Kesimpulannya kita taklah patuh pada syariat dengan Ustaz. Suara Ustaz dah tak dengar ke apa? Ya. Suara tak dengar apa? Ustaz, masa pengisian tinggal lagi dalam 2 minit. Boleh tak kita teruskan kepada sesi soal jawab? Boleh. Soal jawab boleh. Maaf ya Ustaz sebab takut Ya. flash. Apa pentingnya? Ya. Dia ada bunyi bisingnya. Ya ke? Enter Afrina Syukri untuk mute dia. Okey. Baru dah tak ada lagi. Okey, boleh buat soal jawab lah. Ada soalan-soalan kot. Okey, ada soalan. Ni masing-masing di rumah masing-masing kan? Okey. Pening online tengok komputer je tiap hari ya. Okey, andakum as'ilah, muskilah. Boleh tanya Ustaz soalan?
Ustaz tengok ramai kata, apa saya nak tanya ni? Tengok macam ada nak tanya tapi garu-garu kepala, apa nak tanya? Aina Kasrina ada sini? Ya, saya. Tak ada soalan ke? Banyak nama sini ni. Tak Kalau ada. Ustaz mengajar, Ustaz panggil satu-satu ni. AJK banyak juga ni. AJK modul, AJK dokumentasi. Tak ada soalan. Tak ada soalan, Ustaz ucap tahniah lah pada anda. Bersemangat masuk di IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka. Pengusi, Ustaz serah pada pengusi balik ni. Pengusi Afrina. Tak ada soalan. Ada bunyi bising-bising lagi ke? Tak ada lagi dah. Bising tak. Okey, alhamdulillah. Okey, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Rizwan bin Abdul Rasib atas perkongsian yang cukup bermakna sebentar tadi. Di sini dapat saya simpulkan bahawa pelbagai maklumat pengisian yang kita dapat pada malam ini seperti maksud syariat Islam, konsep syariat Islam itu sendiri dan pengeksploitasian ajaran Islam dalam pentadbiran dan sedikit sejarah mengenai Turki Uthmaniyah dan pelbagai lagi. Jadi, saya mewakili majlis mengucapkan ucapan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program kita pada hari ini secara langsung maupun tidak langsung. Moga kita semua beroleh keberkatan daripadanya. Pada kesempatan ini juga, saya ingin memohon kemaafan atas salah dan silap dalam berbicara sepanjang mengacarakan majlis ini. Mohon tidak disimpan di dalam hati, yang baik jadikan teladan dan yang buruk jadikan sempadan. Sesungguhnya saya hanyalah manusia biasa. Segala kebaikan datangnya daripada Allah dan yang buruk datang daripada kelemahan saya sendiri. Kita sudahi majlis kita pada hari ini dengan bacaan tasbih, kifarah dan surah Al-As. Subhanallahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey.